Assalamualaikum and hello everyone. Jadi in this video saya nak brief on biology assignment untuk SB025 session ni lah 2020 and 2021. So assignment untuk kali ni adalah berdasarkan ataupun tertakluk kepada angiosperm plant specimen. So angiosperm ni apa? Angiosperm ni adalah pokok-pokok, nanti awak akan belajar dalam tutorial juga. Dia adalah salah satu daripada 4 groups lah dalam kingdom Plantae. So angiosperm ni dulu kat sekolah kita belajar dicotyledon, monocotyledon kan. Dia dalam group angiosperm. So apa yang awak nak kena buat dalam assignment ni ada 2 perkara lah. So yang pertama adalah section A. So kena ambil plant specimen. Tapi sebelum-sebelum ni memang kena ambil daun dia dan keringkan. Cuma untuk kali ni awak tak perlu untuk keringkan daun tu, tapi awak kena ambil gambar. So yang ni tak sampai 1 jam pun. 1 jam mungkin awak berpusing-pusing lah cari pokok-pokok mana kan. Tapi janganlah meraya-raya sangat dalam keadaan sekarang ni. Jadi dalam kawasan kolej sahaja, tak payah pergi tempat-tempat lain. So choose one angiosperm plant as your specimen. Tapi tak payahlah nak pick the specimen, maksudnya tak payah nak patah-patahkan dia, tak payah. Yang awak kena buat adalah take 3 photos. Jadi apa gambar yang nak kena ambil adalah yang pertama kena ada the whole plant with you. So gambar awak dan the whole plant. Kemudian gambar yang kedua adalah stem of the plant. So kena ambil gambar bahagian batang dia, stem dia. Kemudian yang ketiga adalah leaf of the plant, iaitu bahagian daun dia. So ini contoh gambar Google, tapi ada 2 gambar kat bawah ni. Yang ni adalah antara gambar student daripada lecturer lain lah. So dia ambil gambar, contoh yang pertama ni dia ambil gambar dengan pokok kelapa kan. Kena ada gambar awak, muka awak, badan awak dan juga the pokok itself. Ataupun ambil pokok renek pun boleh, tak semestinya pokok yang besar saja. Dia boleh jadi dicot dan monocot kan. Cuma pokok tu kita nak kena nampak keseluruhan pokok dan keseluruhan badan awak. Macam tu. Boleh. So remember, untuk bahagian yang pertama kena ada 3 gambar. So the first one adalah the whole plant with you. Yang kedua adalah the stem of the plant. Dan yang ketiga adalah leaf of the plant lah. So kena ada 3 kat sini. Alright. So kita masuk kepada section B, iaitu the pamphlet itself. Question dia adalah design the pamphlet that represent the specimen information. So tadi lupa nak sebut bahawa kalau nak cari pokok, carilah pokok yang mudah untuk awak dapatkan information pasal dia. Dan juga kalau tengok dekat sekeliling awak dekat college tu, there are quite a number of pokok yang kita dah labelkan dia punya scientific name. Jadi lagi mudahlah untuk awak cari information berdasarkan scientific name yang dah ditulis kepada pokok tu. So pokok-pokok ni memudahkan awak. Dan yang seterusnya adalah pokok-pokok ni kita tak ada limit. Satu pokok kelapa tu berapa orang je, tak ada limit macam tu. Jadi kita boleh cakap bahawa kalau ramai-ramai nak guna pokok yang sama pun tak ada masalah. Cumanya pamphlet kena buat individu. So tengok kat sini format dia, pamphlet ni work individually, have to complete for both section A and B. So A tadi ambil gambar kan, make sure gambar-gambar tu ada. Dan kemudian di section B yang ni lah, iaitu awak kena gambar dengan the information yang kita nak. Use A4 paper and pamphlet must be computer type. Jadi tak boleh buat guna tangan, tak boleh, kena guna komputer lah. Guna A4 paper, jangan buat paper yang lebih besar ataupun lebih kecil. Total mark 30 marks and marks are given according to this criteria. So kriteria dia dia ada setiap kriteria tu 6 markah. Saya buka kriteria kat bawah ni sikit. Macam ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah markah. Jadi yang saya nak, kita aim kepada markah yang 6 je. Saya nak markah penuh tak nak markah kurang daripada 6, tak nak. Apa komponen yang saya nak bagi markah 6 ni? Yang pertama, organisation. Organisation maksudnya semua kena ikut turutan. Nanti saya akan sebut turutan-turutan information yang awak kena masukkan. Ikutlah turutan di semua, terus dapat 6 markah. Kemudian foto,
3 correct photos. Okay, 3 correct photos. Jadi foto apa lah yang tadi sebut tu lah kan. Kena ada yang keseluruhan, kena ada stem dan juga kena ada leaf dia. 3 gambar yang betul. Hierarchical classification, jadi hierarchical classification ni adalah dia punya domain, kingdom, genus semua tu lah. Dan sebab tu saya sebut tadi, kalau awak boleh cari, awak ambil pokok yang memang dah ada dia punya scientific name dicatatkan dekat pokok tu, itu lagi mudah untuk awak cari information untuk dia punya hierarchical classification. Okay, problem identification. Nanti kita akan tengok apa problem identification dia dekat atas balik nanti. And the last one adalah application ataupun importance. Jadi pokok ni, dengan sekadar ambil pokok sesuka je, kena tahu pokok ni, kalau boleh tu carilah pokok yang banyak kelebihan dia. Banyak, pokok ni banyak kita guna untuk apa kan? Bukan sekadar pokok ni diguna untuk makan je ataupun untuk hiasan je. Carilah pokok yang banyak kegunaan dia. Stem dia ada kegunaan, leaf dia ada kegunaan. Macam tu. Okay, itu akan memberikan, kita kata memberikan banyak data lah terhadap application dia. Okay. Alright. Dan kita akan tengok balik dekat atas ni. Okay. So content dia apa? Oh, before that, submit your task. Okay, by 22nd of February. So awak ada about 1 month lagi. Okay, 22 Februari. Jadi setakat ini awak kena hantar menggunakan kalau saya dalam kelas saya nak minta tolong hantar guna GC lah. So hantar soft copy guna GC sebelum 22 hari bulan, tapi macam biasa, macam semester awal hari tu, sebelum hantar betul-betul the final, kita kata apa, final pamphlet tu, hantar dulu awak punya draft kepada saya. So saya boleh guna WhatsApp je, tak payah jumpa kan, guna WhatsApp je, tolong hantar, madam boleh tak tolong check okey ke tak. So nanti saya akan bagi feedback okey ke tak, macam semester baru, semester first hari tu. Dan based on semester hari tu, kalau awak tak dapat dah tahu kan, tapi saya tahulah. Jadi markah, kebanyakan mereka yang dapat markah rendah untuk assignment adalah mereka-mereka yang tidak tunjuk pada saya draft dia sebelum hantar final assignment tu. So kebanyakan yang dapat markah rendah adalah disebabkan oleh itu. Kebanyakan yang dapat markah tinggi ataupun full mark adalah yang dah hantar draft pada saya. Jadi saya nak minta untuk kali ni jangan buat kesalahan yang sama. Maka tolonglah hantar draft. At least saya boleh cakap ataupun give a feedback, nak tambah mana-mana ataupun apa benda yang perlu ditambah baik lah. Okay. So pamphlet ni, apa yang kena ada dalam pamphlet? Dekat front page, kena ada name, metric number dan juga kelas awak. Kemudian kena ada photo of your specimen. Okay. Photo of your specimen dekat muka surat depan tu. Alright, so yang muka surat seterusnya kena ada hierarchical classification. Okay, describe 5 unique characteristic of the angiosperm, 1 habitat, okay, 1 morphology of the stem. Jadi letaklah gambar yang stem dia dan bagi tahu satu morphology. Morphology ni maksudnya apa yang awak nampak pada stem dia tu. Stem dia tu bentuk macam mana? Ataupun describe sikit pasal stem tu. Leaf dia macam mana? Okay. Kemudian importance dia, bagilah 3 importance. Lepas tu kena ada reference. And the last page, okay, kena ada table ini. Table ni kena ada dekat last page. Okay. Alright. Information yang dapat daripada mana? Saya sarankan nombor 1, information ni cari dalam buku tutorial dulu. Okay, ambil dalam buku tutorial. So, kita nak adalah characteristic of the angiosperm, which mean kita nak karakteristik secara umum on the angiosperm, bukanlah karakteristik secara spesifik kepada satu-satu spesies tu. Nak letak pun boleh, tapi make sure dia tally dengan karakteristik of the angiosperm. Okay, so boleh have a look at your tutorial book. And then semua information ada dekat situ lah. Ambil daripada situ. Kemudian kalau nak top up dengan information yang awak Google boleh. Tapi make sure guna yang tu dulu. Okay. Alright. So reference nak buat berapa? Tidak dinyatakan, tapi saya assume ataupun bukan assume lah, saya urge untuk awak guna 2 reference. So kalau boleh gunalah 2 buku.
Kau nak guna internet pun boleh, tapi kena guna APA sistem yang betul lah. Kebanyakan kalau awak guna internet ni memang salah lah cara awak menulis. Jadi kena Google lah cara nak menulis guna APA sistem yang betul. Jadi kalau rasa tak confident dengan website tu, nak tulis reference terhadap website tu, maka gunalah buku. Guna 2 buku lah. Okay. So satu Campbell, satu lagi ambil lah Solomon ke apa ke, tak ada masalah. Okay, so pamphlet boleh guna Z-fold ataupun roll fold. Ikut suka nak guna yang mana-mana. Okay, tapi kita kena fold kepada 3 lah. Saya ada satu benda lagi sebelum saya habiskan video ni. Saya nak share pada awak adalah penggunaan Canva. Okay, so Canva punya, yang ni saya guna apps. Tapi kalau nak guna secara website dia pun ada. Kemudian awak kena register itulah. Okay, contoh kat sini, kalau kita Google brochure, dia ada banyak lah. So, contoh saya Google brochure, ini dia dah ada template siap-siap dah untuk brochure tu. So, boleh je gambar-gambar mana yang awak suka ataupun template mana yang awak suka. Okay, so contohnya apa? Contoh nak guna yang ni. Let's say, saya pilih yang ni. Lepas tu bila kita buka, dia akan keluarkan the template. Maka yang awak kena buat apa? Yang awak kena buat adalah, contoh ini adalah yang muka surat depan dia, tukar gambar. Tukar dia punya heading dia, tukar gambar. Kemudian untuk page yang kedua, ataupun bahagian dalam dia pun sama juga. Letaklah awak punya information yang awak nak letak, semua dekat sini. So design dah ada. So tak payah fikir nak letak design macam mana. Cuma yang bezanya kena edit sikit-sikit dia punya heading dan juga bahagian dalam dia nak tulis apa, content dia dan juga gambar masukkan. So saya sarankan guna Canva, senang. Tapi kalau awak ada website yang lain tak ada masalah. Cuma yang ni pada saya mudahlah untuk beginners. Dia dah ada template siap-siap. Oh yeah, sebelum saya lupa, the last one adalah saya nak bagi tahu bahawa make sure ikut susunan tadi saya dah sebut. Dan yang paling penting adalah jangan letak dalam point form. Maksud saya contoh karakteristik kan, kita nak beberapa karakteristik, jangan buat nombor 1 karakteristik pertama, nombor 2 karakteristik kedua. No. Buat make sure, bear in mind ini adalah assignment dia dalam bentuk essay yang mana kena buat dalam paragraf. Satu karakteristik, satu paragraf. Satu karakteristik yang kedua, satu paragraf. Okay? Alright. So I guess itu saja untuk video kali ini. Thank you everyone. So I wish you all the best. Bye-bye.